Allah Ta'ala jadikan manusia ini berbangsa-bangsa. Jadi kita tak pilih, Allah Ta'ala tentukan. Dan sebagai hamba dia, Allah Ta'ala tunjukkan perpaduan di antara kaum adalah kerana dia tu manusia yang Tuhan jadikan, kita pun manusia yang Tuhan jadikan. Di antara kita sesama Muslim, kita adalah saudara satu akidah. Perpaduan kita tu berasaskan kepada akidah, syahadah kita. Itu asas perpaduan kita. Dan parti keadilan ini parti politik. Parti politik maksudnya bila pilihan raya, kita masuk bertanding, letak calon. Dan jika rakyat yakin dengan dasar-dasar parti keadilan, dasar nak tolong nelayan, penoreh getah, penanam padi, penjajah kecil, kalau rakyat yakin dengan dasar parti nak tolong anak muda, cipta peluang pekerjaan, kalau rakyat yakin dengan dasar keadilan, menolak rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, maka rakyat akan berbondong-bondong sokong parti keadilan. Dan bila ramai yang dapat memberi sokongan, parti keadilan boleh menjadi kerajaan bersama dengan parti-parti sahabat. Itu aja dalam parti ni. Dan hari ini bila kawan-kawan dalam PAS di kawasan ini, kampung ini memilih untuk bersama kita, kita ucapkan syukur. Sebab kemasukan ini mengesahkan satu perkara. Bertukar parti bukan bertukar agama. Bertukar parti bukan bertukar akidah. Sangat jelas. Yang selama ni doktrin kita diberitahu bahawa memperjuangkan Islam hukumnya wajib. PAS satu-satunya parti yang memperjuangkan Islam, maka menyokong PAS menyokong Islam, menentang PAS menentang Islam. Itu doktrinnya. Tapi hari ini kita tunjukkan bahawa bertukar parti dari PAS kepada keadilan sebenarnya tidak berkaitan dengan tukar agama. Sahabat kita tadi, kedua-duanya yang menyampaikan ucapan masih lagi merupakan saudara sama-sama Islam kita. Yang ini penting. Yang diulas tadi oleh Ustaz Cik Ibrahim, diulas oleh Datuk Supardi, terutama di Kelantan. Sekian lama dipasaknya begitu. Ya. Kalau sekadar beza pandangan politik, kita tidak akan menjadi begitu sekali berpecah. Tapi kalau perbezaan politik itu dikaitkan dengan akidah, dengan hujah agama, jadi yang itu menimbulkan masalah. Apa contoh? Contohnya apa? Seringkali kita mendengar dalam pidato di bumi Kelantan ini, ataupun dalam usrah-usrah yang dibuat. Antara ayat yang popular ialah wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim. Kelak kamu akan disambar api neraka. Itu ayatnya. Terjemah dia pun betul. Tapi cara nak hujah ayat tu ialah siapa yang zalim adik kakak, UMNO. Jadi kaitnya maknanya cenderung dengan orang zalim pun tak boleh. Api neraka. Cenderung. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan sekali-kali cenderung dengan orang zalim. Kelak kamu disambar api neraka. Jadi, kalau cenderung orang zalim, zalim itu UMNO. Dalil UMNO zalim, dia tak bagi baja kepada orang PAH. Dia tak bagi beasiswa kepada anak orang PAH. Dia tukar cikgu hak sokong PAH tu pergi Sarawak, zalim. Maka sokong orang zalim neraka. Jadi orang tak pakai UMNO, kalah UMNO. 32 tahun UMNO kalah. Baik. Dibaca lagi. Apa lagi dibaca? Orang yang tidak, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, fasik. Ada ayat dia? Ada. Jadi siapa yang tak hukum dengan hukum Allah, UMNO, maka kafir. Itu jadi puncanya. Kalau sekadar beza pandangan politik,
beza pendekatan politik tak dikaitkan dengan hujah tadi, tak apa lagi. Tapi sekarang masalahnya berpuluh tahun dikait begitu. Tiba-tiba zaman berubah, masa berlalu. Tiba-tiba UMNO dipilih sebagai kawan. Cari pula dalam Quran. Oh, ada. Ayat tu ada wala ta'awanu. Kena ta'awun, kena bekerjasama atas jalan kebaikan. Jumpa juga. Ayat tu tak jumpa dulu. Baru jumpa 2-3 hari. Itulah yang menjadi punca sekarang ini. Yang Ustaz Cik Hei cerita tadi, tak ada dalil dalam Quran bahawa UMNO dengan bersatu patut balah. Tak ada. Sebut oleh Ketua Dewan Ulama, Setiausaha Dewan Ulama. Jadi begitu masalah dia. Sedangkan urusan kita ni adalah kita buat parti politik, kita terangkan rancangan kita kepada rakyat. Kalau rakyat setuju dan terima, masa pilihan raya rakyat sokong. Jika tidak, kita kerja kuat lagi untuk bagi penerangan. Begitulah Parti Keadilan. Buat parti tahun 99, masuk pilihan raya menang 5 kerusi parlimen. Kota Baru, Tanah Merah, Peringat, nama sekarang adalah Terek, Kemaman dan Permatang Pauh. Umur Parti Keadilan 7 bulan masuk pilihan raya. 29 hari bulan 11 tahun 1999. Pertama kali Parti Keadilan masuk pilihan raya. Menang 9 kerusi parlimen. Menang 5 kerusi negeri. Iaitu menang di Bota, Parit, Perak. Menang di Cini, Pekan, Pahang. Menang di Penanti, Permatang Pauh. Menang di Hulu Kelang. Menang di Lunas, Kedah. Itu je. Hari ini, masa pilihan raya PRU ke-18, ke-14, tahun 2018, Keadilan menang 48 kerusi parlimen, 73 kerusi Dewan Negeri. Parti Keadilan ni. Pilihan raya yang lepas, PAS bertanding 160, menang 18. Keadilan di Semenanjung ni bertanding 50, menang 42. 50 je kita masuk hantar calon, menang 42. PAS masuk 160, menang 18. Maknanya, dari segi pengaruh parti, bukan di Kelantan, satu Malaysia ini, Keadilan ni parti yang gerah dia tu sedang naik. Ini betul-betul parti yang mendapat sokongan dan dokongan rakyat, adik kakak. Ambon. Angka tak boleh menipu. Angka tunjuk begitu. Okey. PAS Kelantan ya. Terengganu ya. Kalau dua ni saja pegang, boleh tak kuasai kerajaan persekutuan? Tak boleh. Sebab itu, cara nak kekalkan sokongan mesti tunjuk ini. Boleh tak kita buat hudud? Tak boleh. Sebab apa adik kakak? Sebab PAS tak pegang kuasa kerajaan pusat. Jadi orang Kelantan pun sabar. Tak boleh lagi buat sebab tak jadi kerajaan. Sabar. Tiap-tiap kali pilihan raya mesti sokong sebab nak buat hudud. Tiba-tiba Allah takdirkan PAS menjadi kerajaan. Di kerajaan persekutuan. Yang jadi menteri pula Menteri Agama. Menteri Undang-Undang satu ketika. Datuk Taqiyuddin Menteri Undang-Undang. Hudud ni perkara undang-undang. Menteri Agama pun PAS juga. Datuk Tuan Ibrahim kita boleh maaf sebab dia Menteri Jaga Air. Air Kelantan, sabar adik kakak, dalam 30 tahun lagi insya-Allah jernih semua. Itu jawapan Datuk Tuan Ibrahim dalam parlimen. 30 tahun, tak lama dah. 30 tahun lagi. Sekarang tahun 2021. 30 tahun lagi 2051. Insya-Allah panjang umur kita jernih dah. 30 tahun lagi, sabar. Ya. Baik, yang tu tak apa air. Hudud, tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan Menteri Undang-Undang pun PAS, Menteri Agama pun PAS. Dulu boleh buat tak hudud? Tak boleh sebab apa adik kakak? PAS tak jadi kerajaan persekutuan. Sekarang PAS jadi kerajaan persekutuan. Tak buat juga hudud. Maka PAS kata jangan bimbang, takkan lari gunung dikejar. Sabar. Takkan lari gunung dikejar.
Menteri PAS kata, jangan risau, sebab kita akan buat, sebab dia kena bertahap-tahap, berdikit-dikit, ada persiapannya. Dulu kita sebut buat gitu, kita sebut gitu, adik kakak, kita ke arah itu, tapi kita kena buat persiapan. PAS kata, Dr. Wan Azizah, terhadap undang-undang hudud, buat sikit-sikit, buat persiapan. Ingat, kalau Kak Wan mati, Kak Wan kena tanam di jirat Cina. Gitu. Dah lah Dr. Wan Azizah macam Cina, kena tanam jirat Cina, dia kata. Apa macam tu? Di mana sebut ni? Di Masjid Taman Selasih, Kulim. Padang Serai Kulim, kawasan saya. Dah kuliah dalam masjid. Kalau Dr. Wan Azizah tak sokong hudud, mati, tak sokong jirat Cina, sudah. Hari ni kuasa kerajaan ada di tangan, tak buat. Lagu mana tu? Satu persatu Tuhan tunjuk. Tu baru satu. Baru tajuk hudud. Belum tajuk lain lagi. Sebab itu, perkara ini sebenarnya kita nak ajak rakyat Malaysia, bila nak buat pilihan parti politik, tengok dasar dia. Tengok rancangan parti itu. Tengok yang itulah kita nak lawan dasar. Dasar mencipta peluang pekerjaan, parti PAS dia terangkan. Dasar untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat, Parti Keadilan tunjukkan dasar kamu. Rakyat pun pilih. Itu baru betul. Dasar membasmi kemiskinan, Parti Islam se-Malaysia. Kita pun bentangkan dasar membasmi kemiskinan, Parti Keadilan Rakyat. Rakyat bezakan, yang mana satu? Rakyat buat pilihan berdasar kepada dasar yang mereka yakin dan mereka nak faham. Baru betul. Sekarang pilihannya adalah pilih PAS sebab PAS nak buat hudud. Siapa tak sokong, jirat Cina. Jadi begitu. Jadi soal peluang pekerjaan, basmi kemiskinan, pendidikan, bantuan orang miskin itu tak jadi ukuran. Tak masuk buku. Jadi kita kena kembalikan semula pertarungan politik kita ke arah itu. Apalagi bila ditambah, kenapa mesti ditolak parti selain daripada PAS, terutama keadilan. Terancam. Jadi lagi besar. Islam terancam. Betul ke Islam terancam? Bolehkah kita pergi masjid dan solat? Boleh. Siapa yang halang kita bayar zakat? Siapa yang halang kita pergi buat haji? Siapa yang halang kita puasa di bulan Ramadan? Siapa yang halang kita bagi sedekah? Kalau ada di Malaysia ni parti yang sekat orang Islam pergi naik haji, yang parti itu betul-betul parti yang mengancam Islam. Sebab haji ini rukun Islam. Di negara kita, ada tak parti yang sekat orang Islam daripada dirikan solat? Tak ada. Kalau tak ada, kat mana yang Islam terancam? Ada tak parti yang tak bagi orang Islam sembahyang, puasa, zakat, buat haji? Jawapannya tak ada. Jadi kalau ada yang kata Islam terancam kalau keadilan dan amanah jadi kerajaan, kat mana terancamnya? Itu dijatuhkan. Tak ada. Bahasa Melayu, siapa yang sekat kita? Di mana disebut Melayu terancam dan Islam terugat? Tak ada. Hal itu adalah sentimen yang dimainkan supaya kebencian rakyat itu kepada Parti Keadilan dan Parti Amanah. Dalilnya dia berkawan dengan DAP. Itu dalil. Dalilnya bila ahli bomba nama Muhammad Adib mati dalam satu rusuhan yang membabitkan kaum India, maka dimainkan sentimen kematian Adib tidak dibela oleh Keadilan dan Amanah masa jadi kerajaan. Dimainkan sentimen gitu. Kemudian Keadilan dan Amanah pun jatuh melalui pengkhianatan. Naik PAS. Sekarang orang tanya, siapa bunuh Adib? Timbalan Menteri daripada Tok Panjang kata, itu bukan tugas saya.
Buat dulu muka tuan-tuan. Sebab itu kita nak ajak supaya dalam keadaan sekarang yang kita mahukan ialah nak bawa balik keharmonian kepada rakyat. Keadilan menawarkan pendekatan politik yang mahu semua kaum saling hormat menghormati. Melayu hormat Cina, Cina hormat India, India hormat Siam, Siam hormat Melayu. Iban, Dayak, Kadazan juga saling hormat. Supaya keamanan itu mau ada rasa curiga dan syak wasangka.